TV KPM. Okey, stand by. Murid-murid, jangan rapat sangat. Jarak sikit. Pelitup muka tu pakai. Cecair pembasmi kuman pakai dulu. Jarakkan sikit. Okey, 1, 2, 3. Cantik. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Saya Aiman Sufian, hos anda dalam Sukses SPM 2021. Mesti murid-murid akan tertanya kan, kenapa saya pegang kamera ni, dan juga ini merupakan salah satu hobi murid-murid kita di rumah, iaitu sikit-sikit selfie. Ambil gambar kan. Alright, jadi hari ni kita nak belajar subjek apa tapi sebelum tu murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Kita ada di studio bersama dengan Cikgu Abdul Halim daripada SMK Bukit Gambir Johor, Cikgu Ya, betul. Alright, Cikgu apa khabar, sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat, Aiman. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita dalam Didik TV hari ini, Cikgu Ya, kita dalam subjek reka bentuk grafik digital. Ya, betul. Saya minat Cikgu ambil gambar sana. Ternampak anak dara orang. Yang tu tak boleh Okey, baik. Jadi Cikgu, sebelum kita mula kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, Cikgu? Boleh. Okey, silakan Cikgu. Okay. Alright. Jadi Cikgu, apakah topik ataupun pembelajaran yang menarik kita nak kongsikan pada hari ini dengan murid-murid kita di rumah, Cikgu? Silakan. Okey, saya nak fokuskan tentang tajuk kita, fotografi digital. Okey, kita nak belajar tentang asas fotografi. Bagaimana menggunakan kamera DSLR dan apakah perkara-perkara penting yang kita perlu ambil berat untuk mendapatkan satu imej ataupun gambar yang menarik. Sebab Cikgu, kalau kita tengok satu-satu imej tu, kita tengok gambar pun kita dah boleh tahu dah. Dia ni tengah sedih. Dia ni tengah gembira. Maknanya dengan gambar itu sendiri kita dah tahu, dah boleh maksudkan gambar tersebut. Betul Cikgu? Betul, Aiman. Sebab gambar boleh menimbulkan mood. Ya, betul. Jadi sebab itulah mood, ekspresi muka boleh dilihat dalam hanya fotografi, kan? Okey Cikgu, saya nak ambil gambar Cikgu sekejap boleh. Tapi sementara tu Cikgu, kita nak saksikan apa pandangan murid-murid tentang topik kita pada hari ini. Okey Cikgu, posing sikit Cikgu. Okey. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Mas Faizah Syahmi Timur M, pelajar sekolah SMK Kayu Arah Pasong, Pontian, Johor. Saya merasa sangat bertuah kerana berpeluang mendapat pendidikan secara formal tentang ilmu asas fotografi di sekolah menengah. Sepanjang proses pembelajaran, saya merasa sangat seronok kerana banyak ilmu fotografi yang saya telah perolehi. Saya juga diajar teknik-teknik untuk menghasilkan sebuah karya fotografi yang berkualiti. Pengalaman ini membuat saya teruja untuk meneroka bidang ini dengan lebih mendalam pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sakinah binti Abdul Samad dari sekolah SMK Hir Johari Beranang, Selangor. Saya merupakan pelajar yang mengambil aliran reka bentuk grafik digital. Dalam reka bentuk grafik digital, antara topik yang saya minat adalah topik fotografi. Dalam topik ini, saya belajar pelbagai teknik dan cara kegunaan kamera dengan betul. Bagi saya, apabila saya dapat menghasilkan gambar yang menarik dengan menggunakan teknik yang saya belajar dan skill yang saya ada, itu merupakan satu kepuasan bagi saya. Akhir kata, untuk semua calon yang mengambil reka bentuk grafik digital, good luck. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syazrini Amisha binti Isa, pelajar tingkatan 5 dari SMK Perantau Ramai Muazzam Shah Pahang. Saya merupakan calon SPM bagi subjek reka bentuk grafik digital tahun 2021. Bagi tajuk fotografi digital, saya telah mempelajari komponen-komponen bagi kamera digital, basic fotografi dan tema foto. Dalam tajuk ini juga, saya didedahkan teknik dan cara untuk mengambil foto dengan cara yang kreatif. Terima kasih kepada guru yang mengajar saya bagi tajuk ini. Saya berharap saya akan berjaya dengan cemerlang bagi subjek ini. Terima kasih. Didik TV
KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Hari ini topik yang cukup menarik dan sangat related dengan murid-murid kita di rumah sana, iaitu reka bentuk grafik digital. Dan yang bestnya cikgu, hari ini kita nak cerita pasal apa cikgu? Fotografi digital. Fotografi digital. Tapi cikgu, kalau kita tengok kamera kita kat depan ni, apa bezanya dengan telefon kita ni cikgu? Kalau Aiman tengok telefon pun, kita tengok saiz telefon. Lebih kecil kan? Lens yang dia ada pun terlalu compact. Kalau kita lihat DSLR di depan Aiman, kita boleh ubah dia punya lens. Boleh tukar. Okey, kita boleh dapat hasil yang lebih baik juga. Yang lebih baik. Okey, baik cikgu. Lepas ni kita nak cerita dengan lebih detail lagi sebab murid-murid kita dah tak sabar dah nak masuk kelas kita ni cikgu. Sebab diorang ni sikit-sikit selfie kan. Alright. Kita nak jemput murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir Johor. Dipersilakan murid-murid kita. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Sihat mana telefon masing-masing? Tak adalah sebab dok tengah buat live sekarang dengan cikgu. Betul. Tengah guna. Baik, kita nak perkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita. Yang pertama kita nak persilakan Nurin Zulaika. Dipersilakan untuk kenalkan diri anda. Ada tak Nurin Zulaika? Tak ada? Okey. Boleh bagi tahu sekali cita-cita kau nak jadi cameraman ke kan? Silakan. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nurin Zulaika binti Isna Zaimi. Pelajar tingkatan 5 dari Sekolah SMK Bukit Gambir, Tangkak, Johor. Okey, cita-cita awak nak jadi apa? Cita-cita saya nak jadi seorang jurugambar. Oh, jurugambar. Nanti jangan lupa ambil gambar dengan saya. Okey, baik. Seterusnya kita ada Habibillah. Boleh kenalkan diri anda dan juga apa cita-cita anda? Assalamualaikum. Nama saya Habibillah bin Lokman dari kelas dari kelas 5 RGD dari Sekolah SMK Bukit Gambir, Tangkak, Johor. Okey, cita-cita anda, Habibillah? Cita saya untuk jadi seorang polis lah. Oh, polis kalau polis handsome macam ni, semua nak kena saman Okey, baik, seterusnya kita ada Hafizuddin. Silakan Hafizuddin. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Hafizuddin Berhinua dari Pilih 5 GD Sekolah Menengah Bukit Gambir, Tangkak, Johor. Okey. Hafizuddin, cita-cita nak jadi apa Hafizuddin? Cita-cita saya jadi cikgu. Oh, jadi cikgu. Okey, itu satu pekerjaan yang cukup mulia lah cikgu Baik, seterusnya kita ada Nur Amira. Silakan. Ada ke Nur Amira? Boleh onkan mikrofon. Baik, silakan. Lekat pula dah. Okey, tak apa. Sementara kita nak dapatkan balik Nur Amira, kita pergi kepada student yang berikutnya. Alright, kita nak berkenalan pula dengan Muhammad Hazim. Dapatkan balik Nur Amira, kita pergi kepada student yang Okey, Muhammad Hazim, silakan. Alright, kita nak berkenalan pula dengan Muhammad Hazim. Okey, Muhammad Hazim, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hazim. Assalamualaikum. Saya berasal dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir, Tangkak, Johor. Saya tingkatan 5. Okey, cita-cita awak nak jadi apa, Hazim? Seorang pelukis. Oh, pelukis. Okey, baik. Dan seterusnya kita ada Muhammad Azizul. Silakan. Hai, nama saya Muhammad Azizul Hakimi bin Sarman dari kelas 5 RGD berasal dari Sekolah SMK Bukit Gambir. Okey, cita-cita awak Azizul? Cita-cita saya main bola sepak. Main bola sepak. Mentang-mentang lah cikgu Tengah musim bola sepak sekarang ni kan. Betul Okey, baik. Dan seterusnya saya nak dapatkan Amira. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira Natasha binti Sidik, pelajar tingkatan 5 dari kuat sikit. Kuat sikit lagi. Kuat sikit. Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira Natasha binti Sidik, pelajar tingkatan 5 dari SMK Bukit Gambir, Tangkak, Johor. Okey, terima kasih Amira dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita. Semuanya daripada SMK Bukit Gambir, Johor. Okey cikgu, murid-murid kita pun dah bersedia. Apa kata cikgu, kita mulakan kelas kita pada hari ini? Boleh. Silakan cikgu. Terima kasih Aiman.
Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey. So, silakan. Murid-murid semua, okey, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran vocational. Okey, reka bentuk grafik digital tingkatan 4. Okey. Pelajaran kita ni hari ni kita nak ulang kajilah. Sempena kita persediaan untuk SPM nanti. Rancangan pun sesuai, sukses SPM 2021. Betul cikgu. Okey, kita lihat topik yang kita akan sentuh hari ini iaitu reka bentuk grafik digital, fotografi digital. Okey, baik cikgu. Standard pembelajaran yang pertama iaitu menjelaskan keperluan fotografi dalam reka bentuk grafik. Yang kedua, menerangkan fitur dan fungsi kamera digital. Yang ketiga, menetapkan resolusi dan format imej fotografi. Yang keempat, menghasilkan imej fotografi dengan menetapkan exposure triangle, iaitu ISO, shutter speed, aperture, dan yang kedua iaitu pencahayaan, medan fokus, depth of field. Okey, seterusnya kita lihat apakah maksud fotografi? Yes. Okey, boleh tak saya tanya pelajar-pelajar saya? Siapa cikgu? Okey, saya pilih Kimi. Okey, Kimi. Okey, Kimi, apa yang kamu faham tentang perkataan fotografi? Fotografi berasal dari gabungan dua perkataan iaitu grade dan graphian. Okey, bagus Kimi. Okey, kita lihat kalau di sini ada sedikit nota yang saya sediakan. Perkataan fotografi berasal daripada gabungan dua perkataan grade, iaitu pose, cahaya, dan grafin ialah tulis ataupun lukis. Jadi bolehlah kita simpulkan bahawa fotografi ini ialah melukis dengan cahaya. Okey. Sama juga kalau kita belajar sains, proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Apa nama dia? Okey. Hazim. Tumbuhan membuat makanan, proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Apa nama proses tu, Hazim, dalam sains? Fotosintesis. Fotosintesis. Bagus, Hazim. Jadi itu foto juga cikgu. Foto. Kenapa ada perkataan foto di hadapannya? Okey, apa maksud foto sebenarnya? Foto ialah cahaya. Kerana sekiranya kita hendak menghasilkan sebuah gambar, dia memerlukan cahaya. Sama seperti tumbuhan nak membuat makanannya sendiri. Jadi memerlukan cahaya. Dalam gelap tak boleh cikgu. Tanpa cahaya tak dapat satu gambar, kita tak dapat. Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat, fotografi bermaksud seni, proses atau pekerjaan mengambil ataupun menghasilkan fotograf. Okey, ini maksud fotografi cikgu. Ya, maksud fotografi. Baik. Okey. Saya nak kongsikan satu trivia. Okey. Pada tahun 1900, ada seorang jurugambar telah menghasilkan sebuah kamera yang sangat besar. Okey, namanya Mammoth. Okey. Waktu tu kamera je macam mana tu cikgu ya? Sangat besar. Okey. Saya nak Aiman cuba bayangkan besar dia. Beratnya 1,400 pound. Amboi. Iaitu lebih daripada setengah tan. Okey, berat lens sahaja 500 pound. Jadi nak memindahkan kamera tersebut memerlukan 15 orang. Dan dia memerlukan 10 gallon bahan kimia untuk memproses gambar. Itulah pada tahun 1900 sejarah fotografi lah. Makin lama makin kecil kecil betul Aiman. Sehinggalah kamera smartphone kita semakin hari semakin canggih. Okey. Wow. Menarik cikgu. Yang saya pernah nampak dalam gambar tu cikgu. Kalau betul. macam kamera dia macam ni cikgu. Atas ni dia boleh lilin cikgu. Kata zaman dulu dan zaman sekarang. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Apa peranan dia cikgu? Fotografi dalam reka bentuk grafik ni cikgu. Okey, kita nak lihat peranan fotografi dalam reka bentuk grafik sesuai dengan subjek ni, reka bentuk grafik digital. Kerana pada pengakhiran pelajar ini, selepas mereka SPM, diharapkan mereka dapat menghasilkan produk grafik seperti penerbitan meja, majalah, pembungkusan dan berbagai-bagai produk lagi. Okey, kita lihat peranan fotografi dalam reka bentuk grafik ini, yang pertama ialah memberikan stimulasi atau rangsangan dalam bentuk visual. Jadi kita tahu sebab semua orang tertarik apabila melihat sebuah gambar, sebuah foto. Okey, apabila sesuatu maklumat kita nak sampaikan, bila diletakkan foto, dimasukkan foto ke dalamnya, elemen foto di dalamnya, contohnya poster yang saya letakkan di sebelah ini, jom daftar vaksin COVID-19. Okey,
terlihat ada foto hiasan di sini. Okey, kita lihat ada seseorang menerima suntikan, kita lihat ada botol vaksin di situ. Jadi penonton lebih menarik untuk melihat dan mendapat mesej dengan lebih cepat. Okey, kemudian kita lihat menimbul minat atau daya tarikan pada audien. Ini yang saya katakan tadi. Dan meningkatkan daya kreativiti mereka grafik. Jadi seorang mereka grafik pun mempunyai boleh berinovasi dengan lebih baik lagi kerana ada elemen lain yang dia boleh masukkan di dalam sesebuah karya mereka. Okey. Yalah cikgu, kita tengok gambar tu pun kita dah boleh agak dah. Ini mesti vaksin ni. Betul. Okey. Itu peranan sebuah gambar tu cikgu. Ya, betul. Baik. Seterusnya kita nak lihat fitur kamera digital. Okey, di sini kita lihat saya mulakan dengan di sebelah sana dial mode. Okey, dial mode. Boleh tak saya tanya pelajar saya, Habib. Okey, apa yang terdapat pada dial mode ni, Habib? Okey, yang ni di bahagian atas ni Ya, betul. Okey, silakan Habib. Dial mode ni dia untuk menukar simbol untuk memfokuskan kamera dia. Okey, bagus Habib. Terima kasih. Dial mode sebenarnya terdapat pelbagai mode untuk memudahkan jurugambar memilih mod-mod tertentu untuk mengambil gambar seperti portrait, landscape, gambar aksi dan sebagainya. Betul ke cikgu yang saya pegang ni cikgu? Ya, betul Aiman. Ya, betul Aiman. Okey. Boleh dipusingkan. Okey. Oi, risau pula je nak pusing. Maknanya kamera mahal kan? Okey, tak apa Aiman. Okey, baik cikgu. Nak mengubah Okey, saya teruskan lagi Aiman ya. Okey, kemudian butang penutup ataupun shutter button. Okey. Lensa, butang pemuka lensa dan pemutar fokus lensa. Okey. Di sini ada jendela bidik, okey, dan skrin paparan imej. Okey, kita tanya pelajar-pelajar kita lah, Aiman. Okey, boleh cikgu. Apakah fungsi-fungsinya? Okey. Amira, okey, saya nak tanya pada Amira. Amira, apakah fungsi jendela bidik, Amira? Okey, silakan Amira. Jendela juga Ya, jendela. Jendela bilik ke bidik bidik ke? Bidik dalam. Okey, dalam bahasa Melayu. Jendela yang macam lansir tu cikgu. Okey. Okey, silakan. Dah terkeluar pun dah. Tak apa, Amira dah terkeluar. Kita minta bantuan siapa cikgu? Okey, Nurin, bantu Nurin. Alright, silakan Kimi. Membantu fokus pada sasaran. Okey, jadi membantu jurugambar memfokus pada sasaran. Sebab itulah Aiman tadi masuk lihat pada jendela bidik. Okey, tapi dalam bahasa Inggerisnya viewfinder Aiman Okey. Okey. Kemudian saya nak tanya kepada Nurin. Okey, apakah fungsi skrin paparan imej ni Nurin? Okey, silakan. Kuat sikit. Dekatkan dengan mikrofon. Untuk melihat semula imej yang telah kita ambil. Okey, baik Nurin, bagus. Okey, jadi selepas kita mengambil gambar, sebenarnya kita boleh review gambar kita. Okey, ataupun kalau kita nak gunakan live view, sekarang setengah kamera DSLR ada fungsi live view. Jadi kalau kita tak nak lihat melalui jendela bidik ataupun kita nak rakam video, kita boleh melihat melalui skrin paparan imej. Ataupun juga kita nak tukar menu-menu tertentu, kita boleh menggunakan melihat melalui skrin paparan imej. Okey. Seterusnya kita lihat inilah fitur dan fungsi kamera digital. Sebahagian telah dinyatakan fungsi oleh pelajar-pelajar saya tadi. Okey, kita lihat denyar ataupun flash lah. Kataan biasa yang kita panggil ialah flash. Ni atas ni ke cikgu? Ya, betul Aiman. Okey. Membantu kerja-kerja fotografi jika keadaan di lokasi kurang atau ketiadaan cahaya. Sebab kita tahu nak ambil gambar mesti ada cahaya. Ya, betul. Okey, kemudian butang penutup ataupun shutter button. Butang bagi merakam foto. So kalau kita tekan habis butang tersebut, maka kita dapatlah rakam foto. Okey, jika ditekan separuh, kita nak fokus pada subjek yang kita nak ambil gambar. Okey. Kemudian kamera juga dapat membaca tahap pencahayaan pada foto. Jadi jurugambar boleh mengubah setting-setting tertentu, tetapan tertentu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tengok keadaan cahaya lah cikgu. Ya, betul. Okey. Okey, kemudian
Okey, dial mode saya tak nak sentuh, tadi dah jawab. Okey, lensa. Lensa menentukan ketajaman dan kedalaman foto. Lensa ni sebenarnya Aiman, dalam bahasa yang mudah ialah ibarat mata. Seperti manusia perlukan mata untuk melihat. So kalau kamera DSLR tak ada mata, tak ada lensa, maksudnya kita tak dapat, jurugambar tak dapat nak lihat subjek yang dia nak ambil gambar. Kalau tak ada mata cikgu, macam nak jatuh ke hati? Jadi matanya dekat depan ni cikgu. Okey cikgu. Pemutar fokus lensa ni maksudnya kita kamera DSLR, kita boleh tukar lensa dia kan, nak tukar kepada wide angle ke, pada lensa makro ke, ataupun lensa telefoto. Okey, baik cikgu. Sebelum kita nak sambung cikgu, apa kata kita berehat seketika? Ya, baik. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali semula dalam Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali semula dalam Sukses SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Abdul Halim. Okey cikgu. Tadi kita dah belajar dah beberapa fungsi pada kamera kita cikgu. Ya, betul Aiman. Saya ingat dulu cikgu zaman-zaman tak ada lagi orang kata skrin ni cikgu. Ya, betul. Waktu tu kalau kita nak tengok gambar cikgu, waktu cuci baru boleh tengok gambar. Betul cikgu? Ya, betul. Okay. Waktu tu ada gambar yang terlipat lah, cahaya sebagainya. Jadi sekarang ni dah maju cikgu. Boleh kita teruskan cikgu? Okey, silakan. Okey, baik. Okey, kita sambung sedikit. Okey, jenis bilik saya dah terangkan, skrin paparan email pun saya dah terangkan, fitur dan fungsi kamera. Okey, kita lihat dial mode. Okey, dial mode diringkas. Tadi saya Kimi dah jawab tentang dial mode. Okey, secara kebiasaannya inilah dial mode yang terdapat pada sebuah kamera DSLR. Okey, kita lihat di sini ya. Ada simbol bunga. Ini untuk mengambil gambar makro. Okey. Simbol gunung ini untuk mengambil gambar landscape. Simbol orang dan ada bulan sabit di belakang ni untuk mode portrait pada waktu malam. Gambar seorang wanita ini ialah untuk mode portrait. Gambar seolah-olah seperti sedang berlari ini adalah untuk mode aksi. Auto ini adalah tetapan yang ditentukan oleh kamera sendiri. Okey. Kemudian saya terangkan P ni ialah program. Maksudnya tetapan aperture shutter speed ditentukan oleh kamera, tetapi jurugambar boleh mengubah white balance, ada ISO dan sebagainya. Okey. Kemudian A ialah untuk aperture priority, maksudnya jurugambar akan menentukan bukaan aperture dan kamera akan tentukan shutter speed. S pula ialah shutter speed priority. Okey, jadi jurugambar akan tentukan shutter speed manakala aperture ditentukan oleh kamera. Dan M ialah kedua-duanya secara manual ditentukan oleh jurugambar itu sendiri. Okey Aiman, kita teruskan lagi. Tapi paling senang auto je lah cikgu. Tak best lah guna DSLR. Okey cikgu, teruskan cikgu. Okey, kita lihat jenis lensa. Secara umumnya lensa terbagi pada 3, iaitu lensa normal ataupun standard. Ini sama dengan pandangan mata kita Aiman. Okey, sedangkan pandangan mata antara 35 mm hingga 55 mm. Okey, kemudian kita ada lensa sudut luas ataupun wide angle. Okey, sesuai merakam pemandangan panjang fokus 10 mm hingga 20 mm. Ini nak ambil gambar landscape, gambar pemandangan, sesuai pakai lensa wide angle. Kemudian kita ada lensa foto jauh ataupun telefoto. Okey, untuk merakam objek yang jauh. Kita lihat jurugambar sukan seperti sukan bola sepak. Okey, mereka menggunakan lens yang besar, panjang ni kan? Panjang. Okey, itu adalah lens telefoto. Okey, ukuran seperti 70 hingga 300 mm, 600 mm, 800 mm. Tapi banyak sebenarnya lens ni. Okey, kalau saya nak sebutkan. Okey, seterusnya kita lihat apa itu resolusi. Okay, resolusi ini sangat penting juga dalam kita menghasilkan gambar yang baik. Okey, Hazim. Okey, boleh nyatakan tak Hazim, apakah itu resolusi? Resolusi ialah saiz sebuah imej yang Okey, boleh kuatkan sikit Hazim? Resolusi ialah saiz sebuah imej yang diukur melalui piksel. Okey, saiz sebuah imej ataupun paparan yang diukur melalui unit piksel lah. Okey. Alright, kita lihat. Okey, unit ukurannya piksel seperti Hazim cakapkan, seperti Hazim beritahu kita. Jadi
Okey, kemudian dia menentukan kualiti image yang nak dicetak. Okey. Jadi semakin tinggi pixel, okey, semakin baik kualiti hasilnya lah. Okey, sebab itulah kita lihat smartphone kita sekarang pun ada yang sehingga 108 megapiksel dan sebagainya. Okey, sangat tinggi. Betul cikgu. Betul. Nampak sampai ke lubang hidung. Ya, boleh. Bila dia zoom tu nampak jelas betul, kan. Okey. Alright, kita nak lihat resolusi yang diperlukan untuk saiz cetakan berbeza lah. Okey, saya pergi kepada beberapa resolusi. Contohnya 12 megapiksel saiz purata dia 9 kali 12 inci. Tetapi cetakan terbaik dia ialah pada 8 kali 10 inci. Itu untuk dapatkan cetakan yang terbaik. Kita tak boleh pergi pada maksimum lah sebenarnya. Okey, contohnya kalau 25 megapiksel, okey, saiz kualiti purata dia ialah 20 darab 25 inci. Dan kualiti terbaik untuk cetakan ialah 16 kali 20 inci. Dia kecilkan sikit. Kan, kalau kita nak print gambar, nak cetak gambar yang besar, okey, inilah kita kena lihat kepada resolusi gambar kita. Okay, it's not the camera, but who's behind the camera. Okay, kadang-kadang walaupun kita ada kamera yang baik, DSLR yang canggih, tetapi kalau kita tak ada ilmu tentang fotografi, mungkin kita tak dapat juga menghasilkan gambar yang baik, kan? Macam kita lah, cikgu. Kita sedang bersiaran, cikgu. Behind the camera tu ada abang-abang kacak kita. Ya, betul. Okay, terima kasih kepada abang-abang kacak. Terima kasih lah abang-abang kita, ya. Okay, seterusnya. Okey, exposure triangle. Ini ialah segitiga dedahan lah dipanggil. ISO, shutter speed, aperture. Kita lihat apakah perkaitannya. Ini jurugambar patut tahulah. Okey, bagaimana nak buat tetapan yang terbaik untuk menghasilkan foto yang baik, kan? Okey, contohnya di sini saya akan sentuh tentang ISO terlebih dahulu. Di bawah segitiga ni ISO. Okey, ISO yang rendah dia akan menghasilkan less noise. Okey. Tak banyak bintik-bintik tu kan. Tetapi kalau ISO semakin tinggi, okey, makin banyak kita lihat noise, ataupun kalau kita lihat gambar tu dia seolah-olah ada bintik-bintik pada gambar, kan. Kerana dia lebih sensitif kepada sensor. Okey, lebih cahaya yang diberikan kepada gambar tersebut. Okey, kita lihat aperture. Di sini ada graf aperture. F number yang besar, okey, nombor F yang besar 1.4 ni maksudnya bukan aperture yang besar. Dan F16 ni kita lihat bukaan aperture yang kecil. Okey. Jadi kita lihat bila F number yang kecil ni bukaannya besar, maka lebih banyak cahaya akan masuk. Okey, dia akan jadi brighter. Okey, lebih cerah. Okey, manakala aperture yang kecil ini kurang membenarkan kurang cahaya masuk. Okey. Dan tetapi sekiranya kita nak ambil gambar yang mempunyai medan fokus yang luas, okey, kita menggunakan aperture yang bukaan aperture yang kecil. Tetapi kalau kita nak ambil gambar makro ataupun portrait, kita menggunakan bukaan aperture yang besar. Biasa kalau kita ambil gambar dekat taman tu, cikgu, Ya, betul. belakang jadi blur, cikgu, Ya, betul. Kalau kita ambil gambar portrait, kita tak nak tonjolkan latar belakang, tapi kita nak tonjolkan ekspresi wajah subjek kita. Dia nampak sikit-sikit je, kan? Ya, okey. Itu nampak lebih menarik. Okey, shutter speed. Shutter speed yang perlahan, gambar akan menjadi kabur lah ataupun bergoyang, kan? Kerana perlahan. Kalau kita tak menggunakan tripod, dia akan bergoyang. Okey, tetapi kalau kita gunakan shutter speed yang perlahan, kita berikan lebih cahaya masuk lah. Okey, tetapi kalau kita menggunakan shutter speed yang laju, image itu akan menjadi sharp. Okey, contohnya kita mengambil gambar seorang pelompat tinggi. Okey, kita boleh freezekan gambar ketika dia melepasi palang lompat tinggi tu. Okey, itu kita kena menggunakan shutter speed yang laju. Okey, seterusnya. Baik. Okey, pencahayaan penting tadi, Okey, ia berkaitan dengan exposure triangle, shutter speed, aperture dan ISO. Okey, tetapan tersebut boleh menimbulkan mood serta suasana yang berbeza kepada gambar kita. Pencahayaan juga boleh dilakukan sama ada secara semula jadi. Okey, kita bergambar di luar bangunan, kan. Gunakan cahaya matahari yang ada. Okey, itu adalah secara semula jadi, dan kita juga boleh menggunakan flash ataupun pantulan cahaya. Sebab tu di kamera di hadapan Aiman ada flash di atasnya, ada denyar dekat atas di atasnya juga, Okey, dia membantu kita untuk pencahayaan. Okey. Ini contohnya yang
Contoh yang pertama bagi ini ialah pencahayaan secara semula jadi. Dan contoh yang kedua ini adalah contoh pencahayaan berbantukan flash. Kalau baby tu ISO dia tinggi tak cikgu? Tak, Aiman. Tak. Okey, tak. Sebab biasa tu kalau cuaca yang cantik, yang cukup cerah, kita menggunakan ISO 100 ataupun 200 dah cukup. Sebab cahaya semula jadi tu dah kuat lah cikgu. Kita takut kalau kita gunakan ISO yang tinggi, dia akan terjadinya overexpose, terlebih dedahan. Kalau kita guna kurang sangat pula, dia akan jadi gelap underexpose. Ya, betul. Aiman. Baik cikgu. Wah, bagus Aiman. Okey, seterusnya medan fokus ya. Okey, medan fokusnya ada dua lah, medan fokus luas dan medan fokus sempit. Dalam bahasa Inggerisnya depth of field lah. Okey, narrow ataupun bigger depth of field. Alright. Dipengaruhi oleh 3 juga faktor, iaitu aperture. Okey, bukaan aperture. Okey, lagi kecil bukaan aperture, nombor f tinggi. Okey, makin luaslah medan fokusnya. Ini sesuai untuk mengambil gambar pemandangan lah. Okey. Focal length ni ialah bergantung pada lensa kita. Okey. Kalau kita lihat dalam lensa tu nampak luas kawasannya, itu ada lensa wide angle. Okey, maka medan fokusnya ialah luas. Tetapi kalau kita gunakan lensa makro ke ataupun lensa telefoto, okey, kita nampak gambar yang di zoom jauh saja. Okey. Jadi medan fokus tu sempit. Okey. Kemudian jarak subjek. Jarak subjek, jarak antara kedudukan kamera dengan subjek yang kita nak ambil gambar lah. Okey, jadi kalau subjek tu jauh dengan juru gambar, dengan kamera, maka medan fokusnya luas. Tetapi kalau subjek tu semakin dekat dengan kamera, medan fokus jadi semakin sempit. Okey, Aiman. Okey cikgu. Itu pentingnya penggunaan lensa yang betul cikgu. Ya, betul. Kalau kita nak ambil gambar jauh, tiba-tiba lensa kita kecil, tak jadi cikgu. Ya. Betul cikgu. Okey, seterusnya cikgu. Pilih lensa yang tentu. Okey, komposisi rule of third. Okey, sebagai orang baru yang belajar fotografi, kita kena tahu asaslah bagaimana kita nak mengkomposisikan gambar yang baiklah. Tapi biasanya seorang jurugambar dia akan belajar tentang rule of third, komposisi rule of third lah. Okey, sebenarnya rule of third ni kita membahagikan gambar kita atau foto kita kepada 3 bahagian menegak dan juga 3 bahagian melentang. Okey. Dan subjek kita sebenarnya berada pada titik persilangan. Macam ni gambar pemandangan ni mempunyai depth of field luas. Okey, dia nak menunjukkan garisan horizontal kat sini. Garisan horizon ni. Okey, jadi kawasan bumi ni okey berada pada 1/3 daripada ruangan ni. Okey, kita boleh pilih lah sama ada kita nak buat 1/3 ataupun 2/3. Okey, atau sebaliknya. Kemudian kalau kita lihat objek gambar bunga makro ni, okey, dia juga berada pada titik persilangan. Maksudnya dia telah mengaplikasikan komposisi rule of third. Macam tu cikgu ya. Sekarang ni kalau kita menggunakan kamera DSLR ataupun smartphone, kita boleh keluarkan garisan 1/3 ini sebagai panduan kepada kita mengambil gambar. Jadi tu. Dia biasanya kalau dulu kita ambil gambar kan mesti nak duduk kat tengah-tengah saja kan. Okey, dia memberikan tumpuan kepada semua bahagian. Jadi kita nak mengelakkan daripada sesuatu perkara yang nampak biasa. Okey, dia nampak lebih menarik. Jadi sebagai panduannya cikgu, kita boleh menggunakan garis persilangan tu. Ya, betul. Untuk meletakkan objek yang kita nak tampilkan. Betul. Okey. Tapi tak salah kalau kita tak maksudnya kita boleh juga menggunakan teknik yang lain. Ini salah satu sebagai asas untuk kita belajar bagaimana nak mengkomposisikan gambar yang baik. Okey, cantik cikgu. Okey, seterusnya kita bincang soalan untuk SPM nanti. Okey, apakah bentuk-bentuk soalannya yang akan keluar? Okey, kita lihat soalan yang pertama, soalan bahagian A. Sebelum kita pergi soalan cikgu. Ya, baik. Kita nak minta murid-murid kita untuk orang kata study sikit lah. Lepas ni baru kita tanya. Baik, silakan Aiman. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, murid-murid standby. Cikgu, buat pi sikit cikgu. Okey, baik. Alright, selfie. Kejap. Saya dah ubah filter sikit. Okey. Sebab saya biasa kalau dalam gambar cikgu, saya jadi putih. Wow, hebat Aiman. Okey, putih. Alright. Cikgu boleh cerita sikit pasal filter. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok orang tu depan-depan, orang kata pergi tak pergi. Tapi bila dia pakai filter cikgu, muka dia bukan main lawa cikgu.
Okey, itu fungsi yang terkini yang ada dalam smartphone lah. Tetapi kalau juru gambar yang menggunakan DSLR, filter dia lain Aiman sebenarnya. Okey, dia ada juga Ya, ada warna-warna. Tetapi mereka kalau selepas mengambil gambar, mereka akan buat post processing. Okey, mereka akan transfer gambar ke dalam komputer, kemudian barulah mereka edit sedikit tone, mendapatkan tone yang sebenar. Okay, selepas daripada proses mengambil gambar sebenarnya. Sebab tu kalau pengantin mesti lawa. Ya. Kalau lawa mesti pengantin. Okey cikgu, boleh kita jawab soalan kita cikgu? Okey, baik, kita terus kepada perbincangan soalan kita. Soalan yang pertama, Raja 1 menunjukkan simbol mod pada butang kawalan kamera yang dilabelkan. Pilih mana-mana 5 simbol mod butang kawalan dan nyatakan mod yang diwakili oleh simbol tersebut. Jawapan mod potret waktu malam telah diberi. Okey, jadi simbol mod tadi kita dah bincangkan ni, betul? Okey. Okey, pantas. Pantas. Habib, jawab Habib semua sekali. Okey, silakan Habib. Okey. Mod tanpa flash, mod portrait, mod landscape, mod makro, mod AC. Yang mana mod makro ni, Azim? Mod makro yang mana satu? Habib. Okey. Mod makro yang ada bunga. Ya, bagus. Okey, terima kasih. Kita lihat jawapan, betul tak? Okey, jadi betul mod tanpa flash, mod portrait, mod landscape, mod makro dan mod aksi. Okey, cikgu, kita bagi Habib berapa markah cikgu? Ya. Kita bagi Habib berapa markah? Berapa markah? Markah penuh, 5 markah. Okey, cantik. Seterusnya cikgu? Okey, baik. Kita lihat soalan yang kedua. Raja 2 menunjukkan foto butang kawalan kamera DSLR. Yang ini pun kita dah bincang tadi. Berdasarkan padanan mod, dedahan dan penyataan, tandakan right bagi padanan betul serta pangkal untuk padanan yang salah pada ruang jawapan. Okey, kita lihat padanannya. Okey, saya pilih Kimi untuk jawab. Silakan Kimi. Untuk menghasilkan foto dengan menggunakan flash, jawapan dia salah. Salah. Okey, seterusnya. Terus ni. Untuk menghasilkan latar belakang yang kabur dan menonjolkan subjek. Betul. Betul. Okey, seteruskan. Direka untuk menghasilkan foto yang mempunyai depth of field yang luas. Betul. Okey, seterusnya. Merakam foto dari jarak dekat sesuai untuk bunga atau subjek alam yang lain. Jawapan dia betul. Okey. Yang terakhir? Menggunakan shutter speed untuk perlahan untuk merakam subjek yang bergerak. Jawapan dia salah. Okey, kita lihat jawapan Habib. Kita lihat jawapan Kimi. Okey, semuanya betul. Okey, semuanya betul. Dahsyat lagi ni. InsyaAllah 5 markah juga dapat cemerlang Okey. Seterusnya. Soalan yang ketiga, Raja 3 menunjukkan 2 foto yang mempunyai tema yang berbeza. Okey, tema A, okey, dan foto A dan juga foto B. Berdasarkan Raja 3 padankan penyataan teknik fotografi yang sesuai dengan menulis tema A atau tema B pada ruang jawapan. Pertama sekali kenal pasti dulu tema foto yang dipaparkan di dalam soalan. Okey, tema A ini apa, Nurin? Okey, silakan Nurin. Tema alam. Tema alam. B? Portrait. Portrait. Bagus, Nurin. Okey, kita lihat penyataan teknik fotografi menggunakan aperture yang rendah seperti 3.5, Nurin. Boleh Nurin? Okey, ada kawan kita nak bantu ke? Ada murid-murid nak bantu? Okey, Amira, tolong bantu, Amira. Menggunakan aperture yang rendah seperti f3.5 B. Okey, portrait. Okey. Seterusnya, Amira. Menggunakan lens wide angle untuk merakam foto A. Okey, seterusnya. Menggunakan mode portrait pada butang kawalan kamera B. Okey. Seterusnya, Amira. Menghasilkan foto yang mempunyai depth of field luas A. Okey. Menghasilkan foto yang mempunyai depth yang sempit. Depth of field sempit. Depth of field luas B.
Okey. Okey, kita lihat apa jawapannya cikgu? Okey, kita lihat jawapan betul menggunakan aperture yang rendah B ialah gambar portrait. Okey, wide angle, lensa wide angle A untuk gambar alam tadi. Okey. Mode portrait pada butang kawalan kamera tentulah B lah. Okey, menghasilkan foto yang mempunyai depth of field yang luas tentulah gambar pemandangan iaitu A, dan depth of field sempit iaitu B. Okey, 5 markah untuk Amira. Okey. Seterusnya, Raja 4 menunjukkan foto pertimbangan binaan. Berdasarkan Raja 4 dan pernyataan langkah kerja, nyatakan benar bagi pernyataan yang betul serta salah untuk pernyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Tema dah dibagi. Okey, kita lihat metodologi, kaedahnya apa? Okey, merakam objek dari jarak yang dekat, close up. Betul atau salah? Silakan. Hafizuddin. Hafizuddin. Salah. Salah. Bagus Hafizuddin. Menggunakan depth of field yang luas. Betul atau salah Hafizuddin? Betul. Betul Okey, ini jawapannya menggunakan tripod benar dah beritahu. Okey, kemudian yang ketiga, yang seterusnya menggunakan aperture yang rendah seperti 2.8. Betul tak Izzuddin? Salah. Salah. Okey, pencahayaan secara semula jadi. Izzuddin? Benar. Benar. Okey, menggunakan lensa wide angle. Benar. Benar. Menggunakan simbol bunga pada butang kawalan kamera. Tentulah salah. Dah jawapan dah bagi kan. Okey, tak payah jawab Hafizuddin. Okey, kita lihat jawapan Hafizuddin. Okey, betul semua. Jadi bila kita dah tahu apakah tema sebenarnya, apakah teknik yang kita perlu amalkan untuk kita dah boleh bayang lah cikgu. Kita boleh bayangkan. Itu sebenarnya pelajar-pelajar ni cuma recall apa yang mereka telah belajar tahun lepas lah di tingkatan 4. Okey, kita teruskan. Okey, Raja 5 menunjukkan foto pertimbangan makro. Tandakan right bagi pernyataan yang betul untuk menghasilkan gambar foto di Raja 5 tersebut, dan pangkal bagi yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Kita lihat. Okey, nak ambil gambar makro kan? Okey, siapa yang belum jawab ni? Hazim. Okey, menggunakan tripod Hazim. Salah. Betul. Betul menggunakan shutter yang tinggi. Salah. Okey, menggunakan lensa makro dan menggunakan aperture yang paling rendah. Betul. Betul. Okey. Seterusnya, komposisi subjek yang baik dan imbangan. Benar. Betul. Okey, seterusnya, menggunakan pencahayaan yang sesuai. Benar. Okey, kita lihat jawapan Azim. Okey, betul Okey, bagus Azim. Okey. Baik. Okey, ini soalan bonus ni, bahagian B. Okey, contoh soalan bahagian B ini sangat penting untuk semua pelajar. Okey, Raja 6 menunjukkan foto yang telah diambil menggunakan kamera digital. Lukis grid, rule of third dan tandakan pangkal pada titik silangan subjek matter. Ini pelajar kena ambil pembaris, ukur betul-betul di dalam kertas soalan dan lukis. Okey, macam mana nak lukis? Seperti ini. Lukis komposisi sepertiga. Ini markah bonus lah cikgu markah bonus. Ada lagi bahagian B sebab banyak markah dia. Yang ni 3 markah dan tandakan X pada titik persilangan yang mengenai subjek. Okey, seterusnya kita lihat soalan. Adakah foto di atas menggunakan komposisi rule of third? Silakan. Okey, silakan siapa? Nurin. Okey, Nurin. Betul tak Nurin? Menggunakan komposisi rule of third? Kerana botol tu mengenai garis rule of third. Okey, bagus. Nurin dah jawab soalan B dan juga soalan C. Oh, jawab terus. Okey. Yang ni sebab dia berada pada titik persilangan subjek tu. Kemudian kita lihat okey. Subjek matter iaitu botol air minuman tersebut berada pada titik persilangan aturan sepertiga. Jadi dia telah mengaplikasikan prinsip rule of third. Bagus. Okey, kita nak lihat nyatakan tema subjek matter jenis medan fokus yang terdapat pada gambar tersebut. Okey. Okey, siapa nak jawab? Pantas. Angkat tangan. Habib. Okey, Habib. Bagus, Habib. Untuk tema alam benda. Okey, subjek matter. Untuk subjek matter, botol air dan minuman. Okey. Untuk medan fokus, depth of field sempit. Okey, depth of field sempit. Kemudian kita nak lihat terus, apakah tujuan penggunaan komposisi rule of third? Okey, kita nak lihat siapa nak jawab. Okey, Amira cuba jawab. Untuk menghasilkan gambar lebih menarik. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya.
Okey, ada kawan kita nak bantu dapat tak? menghasilkan posisi rule. Okey. Okey. Dapat menghasilkan posisi menetap point of interest. Okey, point of interest. Okey, bagus ya. Kita lihat jawapan Okey, ini tema yang pertama, tema alam benda, botol air minuman, subjek matter, dan fokusnya ialah depth of field sempit. Okey, kita tengok belakang botol air tersebut kabur kan? Betul. Okey, kemudian kita lihat tujuan dia. Okey, cikgu bagi 3 kat sini untuk membantu memposisikan objek ataupun garis horizon pemandangan, membolehkan kita menetapkan titik tumpuan, jadi orang tertumpu kepada botol air tersebut, masing foto yang lebih menarik dan tidak membosankan. Okey, macam mana? Agak-agak boleh tak jawab SPM nanti dengan baik? Oi, diorang jawab semua betul ni cikgu. Ya, alhamdulillah. Bahagian banyak markah, 10 markah dah mahu boleh dapat. Okay. Tapi habis dah tak ada kerja dah cikgu. Dengan botol-botol dia ambil gambar kan. Apa pun jadi dalam gambar dia akan jadi lebih menarik sebenarnya. Okey cikgu. Jadi markah yang diperuntukkan berapa cikgu dalam SPM ni? Dalam SPM sebenarnya markah ada 100 markah. Cuma dia diasingkan kepada bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C lah. Okey, ada 15 soalan bahagian A lah. Tadi macam soalan-soalan yang pertama tadi, soalan bahagian A antara 3, 4 atau 5 markah lah untuk setiap soalan. Okey, bahagian B satu soalan. Ada tak projek-projek yang pelajar kena buat cikgu? Ya, ada projek. Sebenarnya pelajar ini lebih kepada kerja khusus. Contohnya kalau fotografi ni mereka memerlukan menghasilkan satu portfolio. Okey, portfolio yang mana mereka kena menghasilkan 5 tema berbeza untuk fotografi editorial, fotografi kreatif dan juga fotografi komersial. Nanti jumpa saya dalam Troker nanti. Okey, nanti cikgu Okey, terus promosi Okey, terus promosi. Kita nak tanya murid kita lah cikgu Okey, baik, boleh. Boleh cikgu. Kita nak tanya Habib Habib, kalau ambil gambar suka ambil gambar apa Habib? Portrait lah. Suka ambil gambar portrait Okey. Kan saya ingat je nak jawab. Saya biasa ambil gambar mak saya. Gitu kan. Okey, kalau Nurin pula kalau ambil gambar kan, suka ambil posisi macam mana? Ataupun jenis macam mana gambar yang kita nak hasilkan? Okey, Nurin silakan. Kau biasa ambil gambar sendiri je kot? Memang saya suka ambil gambar orang je. Gambar diri tak saja. Okey, baik cikgu. Kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita dan terima kasih kepada Cikgu Abdul Halim. Ya, terima kasih Aiman. Yalah, patutnya ilmu yang sangat baik ni cikgu, murid-murid kita di rumah semua kena tahu tentang subjek ni. Sebab apa cikgu? Sebab hari-hari kita ambil gambar cikgu kan? Betul, Aiman. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Abdul Halim dan juga murid-murid kita. Ada rezeki kita jumpa lagi cikgu. Yang paling penting kalau kita ambil gambar, pastikan menutup aurat dan pastikan bermanfaat untuk semua manusia. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri. Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Heri dari SMK Marudi. Fotografi dari perspektif pelajar di sini secara tidak langsung dapat membantu pelajar untuk mengasah mata, mengambil gambar dengan lebih berkualiti, berpandukan komposisi serta tetapan yang telah dipelajari dalam modul fotografi. Selain itu, fotografi juga dapat membantu pelajar lebih berkeyakinan untuk berinteraksi dengan subjek. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rosafina binti Abdul Rahim dari SMK Pusat Bandar Puchong 1 dan mengajar subjek MPV Reka Bentuk Grafik Digital. Bagi saya, subjek ini, khususnya tajuk fotografi digital, memberi banyak kelebihan kepada murid. Ini kerana di luar sana, banyak kursus yang ditawarkan dengan harga yang mahal. Justru pesanan cikgu kepada murid-murid yang meminati bidang ini, teruskan menimba ilmu dari guru-guru RGD kamu supaya cita-cita kamu untuk menjadi seorang juru foto profesional satu hari nanti tercapai. Selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saudah binti Haji Hadi, ibu kepada Nur Hazikah binti Rasidin, berasa bertuah kerana dia terpilih untuk mengambil mata pelajaran reka bentuk grafik digital. Terima kasih.